Welcome back to my channel. Alright, hari ni saya nak share berkenaan kisah Salman Al-Farisi. Okay, so Salman Al-Farisi ni adalah seorang anak yang berketurunan daripada keturunan Parsi, ataupun hari ni kita panggil Parsi tu sebagai Iran lah. Beliau lahir di Isfahan, okay, Isfahan, Iran, iaitu nama dahulunya adalah Parsi lah. Salman Al-Farisi ni dia lahir daripada keluarga yang sangat kaya. Ayah dia adalah seorang pembesar. Kalau sekarang ni kita panggil menteri lah. Alright. So Salman Al-Farisi ni, ayah dia memang dah prepare dia dan jaga Salman ni dengan sangat baik dan ketat, sebab ayah dia ni nak wariskan segala apa yang ayah dia ni ada kepada Salman Al-Farisi ni suatu hari nanti, iaitu pada masa yang Salman Al-Farisi ni sudah dewasa lah. Satu hari ditakdirkan oleh Allah, Salman Al-Farisi ni berjalan keluar dan terjumpa satu gereja Nasrani yang pada masa tu gereja Nasrani ni mengikut ajaran agama Nabi Isa. Okay, so kemudian pada waktu Salman Al-Farisi ni nampak gereja tu, dia kata, nampak menarik agama ni. Agama ni lebih baik daripada agamaku. So pada waktu tu Salman Al-Farisi ni, beliau ataupun dia menyembah api, sebab agama Majusi pada waktu Salman ni, ayah dia adalah pembesar Majusi, yang mana mereka semua ni menyembah api. Alright, so pada waktu kecil ni Salman Al-Farisi ni tugas dia adalah menjaga supaya api tu tak terpadam. Okay, so itu adalah tugas Salman Al-Farisi. Okay, kita sambung. Pada waktu Salman Al-Farisi ni terjumpa gereja tu, so dia tengok, sebab pada waktu tu orang-orang tu sedang bersembahyang. So dia jatuh hati lah. Dia balik ke rumah, dia tanya dekat ayah dia, "Wahai ayah, dia nampak dekat dalam gereja tu orang-orang sedang melakukan macam ni. Tapi apa yang berlaku adalah ayah dia sangat marah, sebab ayah dia tahu ini adalah agama yang berlainan dengan agama yang mereka anuti, iaitu agama Majusi. Jadi apa yang berlaku adalah dia kurung Salman dan tak bagi Salman keluar lah. Alright. Tapi akhirnya Salman berjaya melepaskan diri, dan apa yang berlaku adalah Salman keluar daripada rumah dan pergi belajar ataupun duduk di gereja Nasrani itu, dan duduk dengan seorang paderi. Pada waktu tu paderi ni mengikuti agama ataupun ajaran Nabi Isa. Okay, so pada waktu tu pergilah Salman ni ke gereja ni untuk belajar, sehinggalah paderi ni meninggal dunia. Tetapi untuk Salman ni pada waktu tu gereja tu ataupun paderi tu adalah seorang yang penipu besar. Sebab apa? Sebab masa Salman ni bekerja ataupun kita kata berkhidmat untuk paderi ni, dia tahu dah, dia nampak dah yang mana paderi ni dia suruh dia berceramah untuk orang-orang ni, bagilah sedekah, bagilah wang untuk kita menolong orang-orang susah. Walau bagaimanapun, wang yang diperolehi oleh paderi tersebut telah digunakan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan diri paderi itu sendirilah, yang mana semua harta-harta ataupun wang yang diterima tu dia simpan dalam peti simpanan dia. Okay, so selepas meninggalnya paderi itu, digantilah dengan seorang lagi paderi yang lain, yang paderi yang baru ni paderi yang telus lah, maksudnya yang lebih baik, yang tidak menipu. Okay, ini paderi yang kedua. Selepas meninggalnya paderi yang kedua ni, okay, tapi sebelum tu saya nak cerita, pada waktu sebelum meninggalnya paderi yang kedua ni, Salman ni tanya kepada paderi ni, siapakah selain daripada kamu yang menganuti agama seperti kamu yang boleh saya datang kepada beliau untuk belajar. Okey, maksudnya nak mencari penggantilah kepada paderi yang nombor 2 ni, kan dah nak meninggal. So dia pergilah kepada paderi yang nombor 3. Okey, paderi yang nombor 3 ni dekat mana? Dekat Iraq. Okey, so dekat Iraq ni beliau ataupun Salman ni pun belajarlah dengan paderi ni. Dan sewaktu paderi yang ketiga ni nak meninggal, dia kata perkara yang sama. Dia tanya lagi, siapakah orang yang dia dapat jumpa untuk dia teruskan pengajian ataupun menuntut ilmu ni. Paderi yang ketiga ni bagi tahulah, pergilah ke satu tempat ni yang mana namanya adalah
Nasibin. Okey, pada waktu tu pergilah Salman ni ke Nasibin untuk menuntut ilmu untuk agama yang sama dengan paderi yang sebelum ni. So berjumpalah Salman ni dengan paderi, ataupun pada waktu tu tak panggil paderi, adalah rahib dekat Nasibin. So Salman pergi ke Nasibin, dan akhirnya sampai ajal rahib dekat Nasibin ni, pergilah Salman ke Amuriah ni untuk carilah rahib yang seterusnya. Okey, rahib yang dekat Amuriah ni adalah rahib yang ke-5. Okey, so pada waktu ajal rahib tu telah sampai, Salman tanya lagi perkara yang sama, siapa lagi yang dia dapat cari untuk teruskan perjalanan menuntut ilmu ni. So pada waktu tu rahib ni kata, untuk pengetahuan kamu, telah tibanya masa yang mana akan ada seorang lelaki akan datang ke kawasan yang dipenuhi dengan pohon-pohon tamar, dan dia akan datang membawa agama Islam. Okey, so pada waktu tu rahib tu pun meninggal, dan Salman pun pergilah ke tempat yang mempunyai banyak pohon kurma ni. Jadi Salman pun pergilah, ditahulah maksudnya tempat seterusnya yang beliau ataupun Salman yang akan cari adalah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Okey, so pada waktu tu pergilah, selepas beberapa tahun lah, pergilah Salman ni mengikuti ada satu rombongan. Okey, so Salman ni pun bersiap sedialah mengikuti satu rombongan melalui kawasan Amuriah tu. Datanglah rombongan berjual beli ni, kita panggil pedagang lah, datang dan ikut mereka ni pada waktu tu mereka ni nak pergi ke Madinah sebenarnya. Okey, tapi sebab Salman ni kan anak orang kaya, dia tak pernah keluar, jadi dia tak tahu tempat pohon tamar ni adalah negeri ataupun negara apa pada waktu tu lah. So dia adalah sebenarnya pedagang yang akan pergi ke Madinah. So dia ikutlah pedagang ni pergi ke Madinah. Malangnya untuk Salman Al-Farisi ni, sewaktu beliau mengikuti pedagang ni ke Madinah, dalam perjalanan tu beliau ni telah dijual sebagai hamba kepada seorang Yahudi di Madinah tu. So dia dijual kepada Yahudi Bani Quraizah dan menjadi hamba lah, sehinggalah beberapa tahun berlalu, dan akhirnya terdengarlah masa tu Salman tengah kait inilah buah kurma dekat atas pokok, dan dia terdengar tuan dia ni bercakap, dia sembang yang mana akan datang seorang Nabi ke Madinah. Okey, pada waktu tu Nabi Muhammad lah dengan para sahabat. Okey, so sebenarnya kan cerita ni ada kaitan juga dengan kisah Anas bin Malik, sebab pada waktu tu kan Nabi nak berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Pada waktu ni juga salah seorang sahabat, iaitu Salman Al-Farisi ni pun, yang mana beliau sedang menjadi hamba kepada seorang Yahudi Bani Quraizah. Daripada waktu sebelum ni yang pernah saya cerita, Anas bin Malik pula adalah masih kanak-kanak menanti Rasulullah untuk datang ke Madinah. Itu ada kaitan lah. Okey, jadi apa yang berlaku adalah Salman ni tanyalah, dia cepat-cepatlah turun, bergegas turun untuk tanya kepada bos dia ni. Bos lah sebabnya tuan dia kan. Apa yang kamu cerita tadi? Macam tu. So bos ni pun cakap, kamu ni jangan sibuk lah. Diceritakan Salman ni kena tampar sebab nak tanya pasal Nabi Muhammad kau ni hamba je, seolah macam tu lah. Okay, so akhirnya apa yang berlaku adalah Salman pun pergilah bertemu Nabi. Okey, nak tahu tak, Salman ni sebelum dia sampai ke Madinah kan dia jumpa dengan seorang rahib dekat Amuriah. So rahib ni kata, kamu akan berjumpa seorang lelaki yang ada 3 tanda ni. Okey, yang pertama, beliau ataupun baginda tidak menerima sedekah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baginda hanya menerima hadiah. Okey, dan yang ketiga, baginda ada tanda-tanda kenabian di antara 2 bahunya. Okey, so pada waktu Salman berjumpa dengan Nabi ni, dia test. Okey, test. Okey, first dia tengok adakah orang ni akan terima sedekah ataupun hadiah. So apa yang berlaku adalah Salman ni bawa kurma banyak-banyak. Dia kata,
wahai Tuan, ini adalah sedekah. Okey, so apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah bagi semua tamar tu kepada para sahabat. Oh, okey, Salman kata ini adalah tanda yang pertama. Okey. Esoknya tu Salman datang lagi, okey, bawa kurma lebih banyak, okey, bagi dekat Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, masa tu aku tak panggil Rasulullah lagi lah. Okey, ya Tuan, wahai Tuan, ini adalah kurma, ini adalah hadiah dariku. Akhirnya Rasulullah makan dan beri juga kepada para sahabat yang lain. Okey, so Salman kata, wow, ini tanda yang kedua. Okey, so yang ketiga, apa yang berlaku adalah waktu Rasulullah tengah makan kan dengan para sahabat, makan kurma ni, Salman tengok-tengok, maksudnya intai. Okey, so apa yang berlaku, Rasulullah perasan ni ada orang intai. Macam kita lah, kalau kita ada orang intai kan, ataupun tengok lama-lama kan kita perasan. So Rasulullah perasan dan sengaja membuka sedikit daripada bajunya untuk menunjukkan ataupun untuk bagi Salman ni nampak tanda kenabian tu. So Salman ni kata, oh, ini tanda yang ketiga. Okey, so apa yang Salman buat? Salman terus berlari, okey, peluk Nabi Muhammad. Lepas tu Salman ni ceritalah, okey, apa yang berlaku sepanjang perjalanan Salman ni untuk menemui hidayah yang Rasulullah bawa. So pada waktu itu juga Salman Al-Farisi mengucapkan 2 kalimah syahadah. Okey, so sangat amazing ataupun hebatnya cerita Salman Al-Farisi ni, sebab kan betapa lama, bertahun-tahun Salman Al-Farisi ni mencari hidayah, yang mana dia tahu agama ni yang bagus, agama ni yang ajaran ni yang bagus, sehinggalah 5 orang yang Salman Al-Farisi ni telah jumpa, okey, daripada pendeta, bukan pendeta lah, kita panggil apa, daripada paderi gereja yang pada waktu tu mengikuti agama Nabi Isa, sehinggalah berjumpa dengan rahib dan berjumpa dengan Rasulullah. Okey, so kita nak belajar satu kesungguhan Salman Al-Farisi ni tidak berputus asa walaupun beliau pernah menjadi seorang hamba. Kalau kita nak fikir kan, dah lah jadi hamba, aku ni dulu duduk dengan penuh kekayaan, penuh kemewahan yang bapa aku bagi, tapi tiba-tiba aku kena jadi hamba sebab semata-mata untuk aku dapatkan ilmu ataupun hidayah ni. Bayangkan. Okey, so kalau kita kan lahir dari agama Islam, lahir dari keluarga agama Islam, jadi kita insya-Allah sepatutnya lebih menghargailah, sebab kita tidak bersusah payah untuk dapatkan agama Islam ni. Cuma kita nak tanamkan dalam diri kita untuk kita rasakan kebaikan ataupun apakah hikmah di sebalik agama Islam ni, supaya lebih menghargai dan menuntut ilmu yang lebih lah sebagai umat Islam, insya-Allah. Pesanan untuk diri saya sendiri juga untuk lebih belajar dan mendalami agama Islam. Alright, so terima kasih dan jangan lupa subscribe.